Jadi sebenarnya bila Allah dah bagi faham agama sikit ni kan, bagi sikit je. Dia makin lama kita makin takut tau Mak. Allah. Dia takut apa tau? Takut Allah ambil balik yang kita faham ni. Allah. InsyaAllah kan. So saya hari-hari saya cakap dekat ahliah saya, rumah saya cakap kan, kena doa tiap-tiap malam. Allah bagi kita faham sikit ni, kita rasa seronok dan kita rasa yang kita ni dah tahu sebenarnya banyak, tapi kita tak tahu anytime je Allah boleh tarik yang rasa faham ni kan. Jadi permulaannya kalau nak cakap, semua orang rasanya Allah dah bagi petunjuk awal-awal dah, yang mana baliklah pada dia kan. Saya dulu pun saya rasa Allah dah bagi lama dah tunjuk. Masa tahun 2016 tak silap saya accident. Kereta saya total loss tapi tak ada satu pun luka dekat saya. Allah dah bagi tunjuk kat situ kan. Tapi kita tak sedar kan. Kita tak tahu, Allah tak bagi lagi fahaman masa tu. Jadi bila dah lama sampailah kita ringkaskan, sampailah ada part mana saya rasa saya pergi ke Mekah, saya minta semua doa kan. Ya Allah, bagilah aku 3 kali saya pergi ke Mekah Zat kan. Alhamdulillah, solat tak ke mana pun Allah bagi pergi kan. Buat maksiat pun Allah bagi pergi. Jadi kita pergi, kita minta doa. Ya Allah, kau bagilah aku jadi seorang pelakon yang hebat kan. Kau bagilah. Saya pernah minta, ya Allah, kau bagilah aku berlakon peluang untuk cerita filem aksi, cerita action ni kan. So saya dapat saya nak badan besar-besar ketak-ketak, bagi Allah dapat. Saya minta Allah bagi. Saya minta apa lagi? Bagi saya anak, Allah bagi. Minta anak perempuan, Allah bagi. Tapi saya tak minta dengan bersungguhnya, supaya kita ni Allah pelihara iman kita. Allah. Saya tak minta benda tu. Jadi satu benda yang saya kesalkan lah. Dan saya rasa macam angkuhnya kita ni kan. Kita minta untuk dunia je. Kita minta dunia, Allah bagi, tapi kita sama je. Allah. Tapi itulah asbab mungkin daripada doa ibu dan ayah kita, doa daripada sahabat-sahabat kita, daripada ustaz-ustaz yang pernah buat kerja usul dakwah, yang pernah tengok saya dekat TV ke tengah berlakon, mungkin ada yang pernah doakan, satu hari nanti bagilah dia betul-betul hidayat kan. Kadang-kadang kita rasa kita dah dapat hidayat tu, tapi sebenarnya tak, itu bukan hidayatnya. Sekarang ni pun saya tak tahu sama ada ini hidayat Allah pun, saya tak tahu, tapi hari-hari nak minta dengan Allah kan. Jadi pada hari tu saya tergerak hati nak beli ni Mickey hat Amma yang Amma tengah pakai tu kan. Apa nak masa tu? Allah. Iklan ke apa? Saya tak sure dekat mana, tapi saya rasa nak belilah kan. Nak belilah. Bila nak beli tu semua, lepas tu Amma cakap nak jumpa kan. Saya beli dia ni kali kedua kan. Betul. Masa tu mula-mula tim saya yang deal. Lepas tu tim kata, bang ini Syahrul Rizwan pelakon, abang deal lah dengan dia. Lepas tu saya terus WhatsApp, Assalamualaikum Tuan Yang Mulia. InsyaAllah. Kan. Jadi itu sebenarnya, itulah kita tak tahu kan asbab-asbab ni semua. Jadi Amma ni, lepas tu dia nak sangat jumpa dengan saya. Dia nak sangat bagi tu kan. Saya cakap, kenapa dia nak bagi? Kita artis, biasalah artis kan. Artis mesti ada perasaan dia macam ni kan, Masya Allah. Saya datang dengan Abang Ustahan tu. Saya rasa ada satu perasaan yang macam ni saya lah, saya sendiri, bukannya orang lain ke apa. Saya ada perasaan bila menjadi seorang artis ni, kita rasa kita lah yang paling famous kat dunia ni. Sebenarnya kita orang tak kenal kita pun. Dekat langit je, dekat luar mana tak ada orang kenal kita kan. Lepas tu saya rasa macam, kenapa Amma ni nak sangat jumpa saya? Okey, apa datang borak, jumpa dengan Ustaz Khan, bawa buku taklim kan. Jadi Ustaz Khan pun terangkan tentang taklim. Itu pun saya macam okey, faham tak faham. Okey, insya-Allah kita amalkan lah apa-apa kan. Lepas tu Amma pun tunjuk gambar Dr. Sam nak keluar 3 hari semua kan. Lepas tu saya pun dia beritahu, saya sebenarnya dulu saya pernah berlakon dekat sempadan Kedah, saya tak ingat. Saya pernah pergi dekat satu madrasah sekolah pondok. Saya cakap, satu hari nanti aku nak duduk kat sini, nak keluar, nak rasa macam mana susah tu semua kan. So saya pernah doa macam tu. Lepas tu bila last kali, ini ayat saya akan ingat sampai mati lah. Itu pun saya dah selalu ulang-ulang juga.
Amal cakap kat saya, bang, kita jumpa hari ni kerana Allah, kita berpisah hari ni, kali ni kerana Allah, dan insyaAllah ada rezeki kita akan jumpa kerana Allah. Masya Allah. Saya tu terang, seumur hidup saya, itulah kali pertama yang dihadirkan orang yang bercakap macam tu dengan saya. Kan, saya rasa macam, ya Allah, Allah hadirkan orang bercakap kerana Allah tu melalui amal. So saya, ya Allah, kenapa kenapa ni, sampailah bila malam tu saya dah baca taklim semua. Saya pun cakap dekat Amar, jom kita, saya nak keluar lah. Tak jadi. Allah, tak jadi, banyak kali tak jadi. Kan, Amar cakap ini tak jadi, itu tak jadi, saya pun masa clash lah apa semua. Lepas tu ada Amar cakap, kita nak keluar ke jalan Allah ni, Allah akan tilik kita, betul-betul ke hati kau ni nak keluar kerana Allah ataupun kau keluar sebab, yes, saya ingat lagi masa tu pasal keluar-keluar ni tengah ramai. Yang keluar dekat Batang Kali ada video-video orang keluar ni semua kan. Jadi Amar cakap macam tu, saya dah macam, mungkin itu salah sebab juga. Saya cakap, ramai orang keluar, aku nak keluar juga kan. Lepas tu bila tak jadi, Amar ada cakap, Allah tilik hati, betul kau nak keluar ni kerana Allah ataupun kau nak pergi semata untuk famous ke apa ke, kita tak tahu. So tergeraknya hati, ya Allah, saya cakap, betul kali ni lekat, saya nak pergi, saya nak tahu apa kalimah la ilaha illallah kan. So bila dekat sana tu, bila keluar, apa yang saya bayangkan dengan tabligh adalah macam yang kalau ada yang tengah dekat sini yang tak pernah keluar, macam tu lah apa yang saya bayangkan. So biji, saya rasa macam tu lah apa yang kalau ada yang tengah tengok ni kan, apa yang cakap tabligh ni buat itu. Itulah yang saya bayangkan pada awalnya. Tapi selepas saya keluar pada hari pertama tu, semuanya lain. Dan setiap orang akan dapat benda yang lain. Macam Nabil dapat lain, saya dapat lain, Alif pun kejap lagi dia akan ceritakan benda yang lain. Semua dapat lain. Dapat ni apa? Dapat faham agama tu apa. Masya Allah. Jadi lepas hari-hari, masa tu saya keluar 3 hari tu, saya nak kenal apa kalimah la ilaha illallah. Selama 32 tahun hidup, kita cakap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya sekadar mulut saja kan. Ibaratnya kita cakap kita sayang cawan ni, sayang. Kita yakin kita sayang dia, tak nak hilang dia, sayang. Tapi kita tak betul-betul faham apa dia kan. Jadi 3 hari saya keluar tu, saya demam. Menggigil. Orang lain pergi gas, pergi keluar semua. Saya tak boleh. Saya cakap, kenapa lah Allah nak duga kan. Semua bercakap nak duga. Jadi dipendekkan ceritanya, sampailah satu masa saya sampai ambil Panadol. Cakap, Panadol, kau tak boleh nak ubatkan aku. Allah yang ubatkan aku makan kau atas izin Allah ubatkan aku. Lepas makan, alhamdulillah, elok sikit. Bila balik daripada 3 hari, dia terus elok. Kan, makanya apa yang dapat pada hari tu, saya duk fikir, Allah nak tunjuk lah kuasa Allah kan. Dan aku nak tahu apa la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Adakah kalau kita makan ubat boleh redakan kita punya sakit? Tak. Kalau Allah cakap tak boleh. Kalau Allah tak izinkan memang tak boleh. Dan yang kali kedua, alhamdulillah, yang kali kedua ni real guys. Ini real ni Ustaz. Yang kali kedua ni masya-Allah dekat Batang Kali. Masya-Allah, ini real. Sangat-sangat real yang sampai saya ingat sekarang ni. Pergi mandi sungai. Jadi bila terjun, saya sebelum sampai saya cakap, ada tak dalam hadis-hadis dalam buku-buku taklim ni, dalam kitab taklim menceritakan tentang berimannya kita tentang kematian. Macam mana rasanya mati tu, takutnya mati semua kan. Allah bagi cash kan. Ustaz, saya terjun kali pertama, kita seronok, la ilaha illallah, boom terjun kan, seronok. Saya terjun, lepas tu ada jumpa satu satu grup budak-budak muda. So pergi, okey, kita cubalah tashkil, bukan tashkil lah, cakap pasal kebesaran Allah kan. Satunya kalau kita ni cakap tentang siapa, kita nak cakap pasal siapa? Pasal orang-orang yang kita sanjung. Bukan sanjung lah, maksudnya kita rasa, kita cakap pasal Batman lah, kita mesti tahu apa hebatnya Batman, boleh buat itu, ini ni. Cuba kita cakap kebesaran Allah dengan orang. Betapa payahnya, Masya Allah.
Masya Allah, betapa istimewanya Allah tu yang kita bukan sebarangan boleh cakap. Kadang-kadang kita nak cakap Allah yang bagi kita minum, Allah yang membenarkan kita kenyang, Allah yang membenarkan tangan ni, kita boleh cakap macam tu. Dan benda tu macam Ustaz kan cakap, hanya kata-kata kita rasa macam budak-budak, tapi itulah kata-kata Nabi dulu. Kan? Masya Allah. Jadi bila saya cakap macam tu, ada sambut tadi budak tu terjun. Betul terjun bang. Okey, saya terjun, saya lupa nak cakap la ilaha illallah. Saya terjun masuk dalam, pum, masuk dalam, saya tengok, dah kena tarik. Dia tarik ke belakang. Masya Allah. Duduk cakap mati dah aku ni, mati dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengucap dah, mati dah ni, macam mati dah. Satu kaki datang naik. Saya tarik, dia cakap, oh kenapa? Nampak lemah je. Dia cakap, nampak macam biasa je. So, apa yang saya dapat, kita yang tengah hidup ni, zahir yang kita nampak, kita sedih ni, ya Allah sakitnya dia ni, ya Allah ni semua. Itu cuma tengok je. Yang rasa kat dalam ni, kita tak nak cakap. Saya sampai ke malam, duduk. Itu baru Allah rasa nak tak sampai, belum mati pun lagi, baru nak saja. Kan? Nak saja. Saya terus macam, Astagfirullah, takutnya aku kan. Jadi banyak benda yang bila keluar ni macam-macam lah. Dan yang selalu kita dengar kalau orang cakap banyak korban, banyak korban, banyak apa? Banyak faham. Kan? Banyak korban, banyak faham. Jadi sampailah yang baru-baru ni, saya faham satu perkara ialah Abang Kodan bagi ayat ni. Ayat ni saya rasa macam sebab nak cakap tu sangat sebab Ustaz. Pengorbanan untuk Allah ni pasti tak kasih sia. Masya Allah. Ayat tu saya rasa macam biasa je, tapi pengorbanan untuk Allah ni pasti tak kasih sia. Kan kita nak masukkan yakin dalam hati kita ni. Kita nak cakap yang aku buat benda ni mungkin aku tak dapat kat dunia, tapi Allah ada untuk aku ni. Pengorbanan untuk Allah pasti tak kasih sia. Abang Kodan bagi tahu saya petang. Menangis dalam kereta. Tengah seorang, dia tiba-tiba datang tengah gelak-gelak kan Abang Kodan kan. Sekali dia cakap pasal tu, saya tengok, Masya Allah. Menangis saya, Masya Allah bang kan. Pengorbanan untuk Allah ni pasti tak kasih sia. Macam mana saya letakkan sia kan. Lepas tu Maulana Ilyas pula bagi tahu saya, Allah hanya bagi ketenangan dalam ketaatan. Jadi dua ayat tu yang betul-betul buat kat saya, okey, mungkin saya ada satu benda yang saya nak buat selepas ni, which saya tengah mencari kekuatan tu, dan mungkin itulah satu kekuatan yang Allah tengah bagi sikit. Allahuakbar. Doa kat saya. So amin insya-Allah. Amin insya-Allah kan. Siapa yang ada kat sini, mungkin kita rasa kita dah dengar YouTube dekat Facebook, kita dah rasa macam aku dah tahu banyak pasal agama. Kita tengok ceramah, kita dah tahu banyak pasal agama. Kita rasa kita tahu hukum, kita tahu banyak pasal agama. Tapi sebenarnya tak ada. Iman ni satu benda yang kena usaha, kena korban. Seandainya kita duduk diam, kita tak ada usaha tentang iman kita akan hanya jadi macam tu je. Kita takkan tahu apa tu rasa tu iman tu kan. Jadi saya nak cakap banyak pun saya tak reti juga. Saya nak cakap banyak pun saya tak reti, cuma saya boleh kongsikan yang Allah bagi saya sikit faham, dan juga saya pasti seandainya ada yang dekat sini tengah tengok ni, Allah tengah sayang. Sebab apa? Ada hadis cakap, barang siapa yang Allah nak bagi dia kefahaman agama, maka dia akan hadirkan orang-orang yang faham agama untuk tolong dia. Macam sekarang ni saya duduk dalam ni, orang yang tengah tengok pun semua ni lebih mulia daripada saya, lebih doa yang dia cakap amin ni, itulah yang Allah angkat. Amin Allah. Amin insya-Allah. Kalau ada masa jom kita keluar 3 hari. Itulah Abang Syarul kata, abang nak cakap tak pandai bang, abang tak boleh nak terangkan. Semua macam contoh biasa kita dengar tamsilan daripada ustaz-ustaz ulama kita, macam kita makan durian, kita rasa durian tu best. Tapi kita tak boleh nak explain macam mana bestnya durian tu selagi benar. Macam itulah kita hijrah, kita keluar ni. Kita dengar Kak Kuzari perkongsian Abang Syarul ni, korang takkan dapat rasa apa yang Abang Syarul rasa selagi kita sendiri tak korban, tak rasa, tak berada dalam suasana.